Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertama sekali saya ucapkan syabas dan tahniah kepada pelajar baru ambilan sesi Jun 2020 kerana telah berjaya menempatkan diri di Politeknik Ungku Omar. Saya Kamsiah binti Ishak selaku Pegawai Ewan Pelajar Pengambilan dan Data. Untuk makluman, unit pengambilan di Jabatan Ewan Pelajar Politeknik Ungku Omar menguruskan pengambilan dan pendaftaran pelajar baru dan pelajar senior dan juga menyimpan segala rekod dan maklumat pelajar. Okay, sebelum kita teruskan sesi taklimat, saya nak semua pelajar-pelajar membuka handphone dan menjawab soal selidik pendaftaran yang telah dijalankan pada hari sebelum ini. Jadi kita bagi masa untuk 3 minit untuk pelajar-pelajar semua menjawab soal selidik sekarang ya. Okey, terima kasih kepada semua di atas maklum balas yang diberi. Okey, untuk makluman bahagian pengambilan Politeknik Ungku Omar menawarkan program peringkat ijazah sarjana muda bagi lepasan diploma politeknik, diploma bagi lepasan SPM dan sijil dan juga menawarkan sijil kemarahan khas untuk pelajar kelainan upaya, pendengaran dan juga pertuturan. Untuk permohonan lepasan SPM, kemasukan sesi Jun dikendalikan oleh UPU dan kemasukan sesi Disember dikendalikan oleh Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti. Bagi pelajar permohonan lepasan sijil dan diploma, permohonan kemasukan diuruskan sepenuhnya oleh Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti. Jadi jika terdapat rakan-rakan di luar sana yang tidak mendapat tempat lagi, boleh maklumkan permohonan ini melalui Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti bagi sesi Disember. Jadi tahap pengajian di Politeknik adalah diploma dan juga sarjana muda. Maksudnya di sini selepas tamat sahaja belajar di peringkat diploma, adik-adik ada banyak peluang untuk sambung pengajian ataupun terus bekerja. Sama ada sambung pengajian di universiti ataupun sambung pengajian di Politeknik. Sama ada Politeknik Ungku Omar ataupun Politeknik di tempat lain. Okey, di sini antara 5 program yang adik-adik semua boleh mohon iaitu antaranya Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Awam dengan Kepujian yang ada di Ungku Omar, Sarjana Muda Teknologi Pengurusan Fasiliti dengan Kepujian yang ada di Shah Alam. 2 program ini khas untuk pelajar daripada Jabatan Kejuruteraan Awam. Kemudian Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Pembuatan Pengurusan Rangkaian Bekalan dengan Kepujian iaitu khas untuk pelajar yang daripada diploma di bawah Jabatan Kejuruteraan Mekanikal, Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Elektronik Perubatan di Shah Alam, khas untuk pelajar yang habis tamat diploma di bawah Jabatan Kejuruteraan Elektrik dan juga Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Pembuatan Reka Bentuk Otomotif untuk pelajar-pelajar diploma Kejuruteraan Mekanikal Otomotif. Ini antara program yang pelajar-pelajar boleh mohon peringkat sarjana muda. Iaitu kalau untuk dapatkan maklumat lanjut berkaitan dengan program boleh layari laman web
http://ambilan.mypolicc.edu.my. Okey. Adik-adik sebelum masuk ke sini telah mendapat surat tawaran. Jadi saya nak semua pelajar buka laman web ambilan ini untuk semak semula surat tawaran yang ada. Pertama, pastikan surat tawaran ini dicetak dan dibuat simpanan sendiri. Walaupun sebelum ini telah hantar ke Jabatan Ehwal Pelajar ataupun telah hantar semasa hari pendaftaran, kena dan wajib buat simpanan sendiri untuk kegunaan pada masa akan datang. Sebelum cetak, semak nama. Nama dari segi ejaan dan juga alamat. Sama ada alamat itu tepat ataupun ada perubahan alamat. Sekiranya ada pembetulan, ambil borang daripada HEP Jabatan Akademik masing-masing. Dapatkan pengesahan dari penasihat akademik sama ada maklumat itu betul ataupun tidak. Kemudian hantar ke Jabatan Ehwal Pelajar untuk kami buat pembetulan. Ya. Nama dan alamat ini penting ya untuk memastikan nama dalam sistem kami betul dan supaya bila tamat pelajar-pelajar akan dapat transkrip ataupun CD diploma dengan nama yang betul. Okey, boleh semak semula surat tawaran di laman web ini ya. http://ambilan.mypolicc. Masukkan nombor IC dan semak. Okey, kita teruskan. Okey, pendaftaran. Pendaftaran pelajar Politeknik Ungku Omar adalah secara dalam talian setiap semester. Jika sekarang ni pelajar-pelajar baru akan mendaftar di sistem e-daftar. Untuk pelajar senior akan mendaftar sebagai pelajar Politeknik Ungku Omar di e-portal sebagai pelajar senior. Okey, pendaftaran pelajar baru didahului dengan pembayaran yuran pengajian dan bayaran pelbagai melalui Bank Islam dan juga pendaftaran online PO di e-daftar, dan selepas ini pelajar-pelajar akan diberi taklimat bagaimana cara membuat pendaftaran online khusus ataupun subjek di dalam sistem IPO. Ungku Omar untuk pendaftaran khusus kita buat di sistem IPO. Okey, setiap pelajar apabila telah mendaftar di Politeknik Ungku Omar ni akan mendapat nombor pendaftaran. Nombor pendaftaran ini boleh lihat daripada slip pengesahan pendaftaran yang dihantar sebelum ini ataupun boleh cetak semula di e-daftar, iaitu nombor pendaftaran mesti bermula dengan 01 menunjukkan Politeknik Ungku Omar, diikuti dengan kod program short form ya, DDT ataupun DKA ataupun DGU. Kemudian diikuti dengan 20 menunjukkan tahun kemasukan dan F menunjukkan full time dan diakhiri dengan 4 objek seterusnya. Okay, sekiranya ada rakan sekelas yang mempunyai nombor pendaftaran yang sama dengan anda, kami akan membuat pembetulan, kami akan update dalam sistem dan akan maklumkan semula pada pelajar melalui PHP Jabatan Akademik ataupun melalui penasihat akademik perubahan yang ada. Okey, untuk pendaftaran pelajar senior, yang ini penting ya, sebabnya pada semester 2 akan datang, semua pelajar kena tahu bagaimana kaedah pembayaran yuran ya. Pembayaran yuran dan pengajian dan bayaran pelbagai melalui Bank Islam. Kemudian sehari selepas buat pembayaran, boleh melayari pendaftaran online di e-portal. Seterusnya membuat pendaftaran online khusus di IPO. Okey, bagaimanakah cara untuk mendaftar online di e-portal? Okey, ini adalah sistem e-portal pelajar. Okey, saya nak semua layari laman web www.pu.edu.my. Ya, layari laman web www.pu.edu.my. Okey. Type URL ini.
Okey, pergi kepada sebelah kanan, ada menu student, pergi kepada e-portal. Klik pada pelajar, masukkan nombor kad pengenalan, masuk nombor pendaftaran. Ini sebagai contoh ya. Nombor kad pengenalan dan pendaftaran masing-masing. Kemudian login. Okey, ini adalah sistem e-portal yang semua pelajar mesti selalu layari. Segala hebahan dan maklumat berkaitan dengan pinjaman, berkaitan dengan kebajikan, disiplin dan hebahan semua akan dipaparkan di laman web sistem e-portal. Di sini ada permohonan, maklumat permohonan, hebahan ya. Boleh klik sini contohnya jadual pendaftaran pelajar senior sesi Jun 2020. Okey, boleh buka fail ni. Kemudian boleh dapatkan takwim kalender akademik bagi program diploma dan sijil. Nak rancang fail 1 untuk semua pelajar yang ambilan Jun 2020 ini, tempoh kalender akademiknya 14 minggu. Jadi boleh klik dan lihat bila masa kuliah, bila masa cuti pertengahan semester dan sebagainya. Okey, kategori makluman. Ada makluman bahagian pendaftaran dan juga pengambilan. Dapatkan takwim di sini juga boleh. Boleh dapatkan makluman disiplin dan kebajikan, larangan pemakaian selojis, borang dana dan kebajikan dan sebagainya. Okey, di sini untuk semester akan datang. Di awal semester, sebelum kita lapor diri pada semester kedua sesi Disember 2020, semua pelajar mesti mendapatkan maklumat bila tarikh mula bayar dan mula mendaftar dan dapatkan maklumat bayaran di menu ini. Contohnya pada sesi ini, semua pelajar kena membayar jumlah 200 dengan 630 yang ditempatkan asrama. Kemudian buat pendaftaran di menu ini. Untuk akan datang, sistem ini akan keluar pendaftaran sesi Disember 2020. Ya. Boleh buat pembetulan maklumat, contohnya kemaskini maklumat pelajar, ada perubahan dari segi nombor telefon ataupun email dan boleh kemaskini rekod. Bagi alamat tetap, semua pelajar tak boleh buat perubahan. Jika ada perubahan, perlu dapatkan borang perubahan alamat daripada PHCP Jabatan Akademik, dapatkan pengesahan daripada Persatuan Akademik dan hantar ke Jabatan Ehwal Pelajar. Ya. Dan borang-borang lain, surat pengesahan tajaan jika ada buat permohonan kepada mana-mana agensi untuk dapatkan tajaan, boleh dapatkan daripada menu ini dan cetak surat. Dan boleh dapatkan surat pengesahan pelajar juga ya, tanpa maklumat maklumat tajaan. Okey, ini adalah e-portal. So adik-adik boleh buka selepas ini ya untuk layari. Dapatkan sentiasa buka, jadikan sistem e-portal ni seperti Facebook ataupun Twitter yang selalu dibuka untuk dapatkan maklumat. Okey, itu dah berkaitan dengan sistem e-portal. Okey, mesti kemaskini alamat, nombor telefon, email ataupun maklumat penjaga, nama dan nombor telefon penjaga untuk kami hubungi jika ada kecemasan. Okey, untuk makluman, pelajar-pelajar dibenarkan membuat penangguhan pengajian sekiranya mengalami masalah kesihatan ataupun keselamatan, dan kelulusan itu hanya dibenarkan untuk sesi semasa sahaja, di mana tempoh penangguhan hanya 1 semester. Dan permohonan boleh dibuat pada minggu pertama hingga minggu ke-10. Kita tak benarkan pada hujung semester ya. Okey, bagi pertukaran. Pertukaran program ataupun pertukaran politeknik kita tidak benarkan. Tidak benarkan sebarang pelajar untuk bertukar program. Contohnya diploma kejuruteraan awam, tiba-tiba hari ini dia nak tukar ke diploma geometrik, kita tak benarkan. Dibenarkan hanya atas sebab syarat program dia tidak lepas
ataupun disebabkan kesihatan pelajar ataupun keselamatan pelajar. Sekiranya diluluskan, bagi kes-kes berikut, pertukaran dibuat pada semester berikutnya. Iaitu kita kelulusan tertakluk kepada kekosongan program ataupun politeknik yang dipohon. Ya. Contohnya pada semester 2, kalau kata dia tak boleh buat, baru kita akan buka permohonan tersebut. Ya. Okey, itu berkaitan dengan pertukaran program dan juga politeknik. Okey, bagi pelajar yang mendapat tajaan, contohnya pelajar tajaan daripada Lembaga Zakat Selangor ataupun MAIS, pelajar-pelajar ini perlu menghantar surat tajaan kepada Jabatan Ehwal Pelajar, ya, di mana bayar yuran pengajian atau kolej kediaman ataupun bayaran pelbagai ditaja sepenuhnya oleh agensi berkenaan. Ya. Pastikan hantar satu salinan surat kepada Jabatan Ehwal Pelajar. Okey, bagi pelajar yang baru hendak memohon dan hendak mendapatkan surat pengesahan pelajar, sama ada surat ini boleh ambil daripada e-portal ataupun jika agensi berkenaan hendak mendapatkan surat yang bertanda tangan hidup, maka adik-adik boleh datang ke Jabatan Ehwal Pelajar dengan mengisi borang dan membawa borang daripada agensi berkenaan dan juga risi asal bayaran. Ini khas untuk KWSP, ya, bagi risi asal bayaran. Risi asal bayaran untuk kita masukkan maklumat bayaran yang telah dibuat oleh pelajar kepada politeknik. Ya. Antaranya contohnya MARA, pinjaman bil rakyat, zakat MAIS tadi, perkeso. Tapi kebanyakannya pelajar-pelajar mohon surat pengesahan ini untuk ibu bapa membuat pengeluaran pendidikan KBSP. Ya. Ke Jabatan Ehwal Pelajar, ya, pastikan bawa risi asal bayaran, photostat, ya, yang salinan. Okey, bagi pelajar yang ingin mendapatkan rawatan, boleh dapatkan surat, dipanggil surat GL, untuk mendapat perkhidmatan secara percuma di hospital kerajaan. Ini mohon di Jabatan Ehwal Pelajar. Contohnya, tiba-tiba waktu cuti adik-adik mendapat pelajar mendapat kemalangan, minta dijauhkan, dapat kemalangan dan dirawat di hospital, maklumkan pada penasihat akademik ataupun maklumkan kepada rakan untuk maklum kepada Jabatan Hal Pelajar. Kami boleh fax ataupun email kepada hospital ataupun kepada penjaga untuk dihantar ke hospital kerajaan, ya. Okey, bagi pelajar yang telah membuat kesilapan bayaran, contohnya jika dia terbayar 202 kali, pelajar boleh buat tuntutan dan isi borang. Borang boleh diambil daripada e-portal ataupun ambil borang daripada Jabatan Pelajar dengan melampirkan satu salinan kad pengenalan pelajar yang disahkan, surat tawaran yang telah disahkan, salinan akaun bank pelajar yang telah disahkan juga dan risik pembayaran asal ataupun dan juga salinan, ya, risik pembayaran asal dan salinan kita nak yang original, dan juga salinan yang mestilah jelas, dan juga satu salinan surat kalau berhenti, contohnya ada yang berhenti pada minggu pertama ataupun telah berhenti disebabkan dapat tawaran institusi lain ataupun berhenti disebabkan mendapat tawaran kerja, kena kepilkan, ya. Pelajar-pelajar yang berhenti dalam tempoh sebulan pada minggu keempat kuliah rasmi, ya, pada minggu keempat kuliah dibenarkan buat tuntutan. Okey, ini contoh. Ini yuran yang pelajar-pelajar telah bayar, ya, atas poli. Bila atas poli yuran 200 dan bila poli yuran 630 untuk kolej kediaman. Okey, ini saja untuk taklimat bahagian pengambilan dan juga pendaftaran. Pastikan bagi pelajar-pelajar yang telah menghantar dokumen semalam, jika ada dokumen yang tidak lengkap, selesaikan dalam tempoh sebulan ini, lengkapkan dan selesai dan hantar ke Jabatan Ehwal Pelajar dengan segera, ya. Waktu operasi antara 8 pagi hingga 1 petang dan 2 petang hingga 5 petang, dan waktu Jumaat 8 pagi hingga 12 suku dan kami rehat dan buku semula pada 2.45. Ini hanya waktu dibuka waktu pejabat. Okey, itu saja untuk taklimat bahagian pengambilan dan juga pendaftaran. Saya ucapkan selamat maju jaya dan ribuan terima kasih.